Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Wah, hari ni nampak lewat sikit dah saya live hari ni sudah pukul 11 malam Tadi banyak sebab ada beberapa tugasan yang saya nak kena siapkan juga tapi pun saya akan cuba live setiap hari untuk pertamanya kerana saya sendiri nak membiasakan diri saya untuk live dan juga untuk menghilangkan ketakutan. Kadang saya sendiri takut sebenarnya. Takut tak tahu daripada dulu sampai sekarang takut. Tapi saya cuba. Alhamdulillah sepanjang saya duk buat hari-hari ni nampak berani lah sikit Okey, tak apa. Walau macam mana pun malam ni saya mengharapkan anda semua sihat walafiat. Dan juga yang mana rasa nak tidur awal pun boleh tidur, esok boleh dapat fresh balik segar balik untuk kita meneruskan kerja pada esoknya Okey, malam ni saya cuma nak berkongsi sedikit perkongsian perkongsian. Sebenarnya namanya nak berkongsi untuk diri saya dan juga berkongsi untuk rakan-rakan saya yang berada di luar sana ataupun yang sedang menonton video saya, menonton live saya pada malam ini pada malam ini dah hampir tengah malam dah ni dah pukul 11 dah. Okey. Apa pun terima kasihlah yang singgah-singgah untuk dengar sedikit sebanyak. Jadi hari ni tajuk hari ni ialah 5 laluan nak kenal siapa kita ni. Nak kenal siapa kita ni. Siapa kita? Semua orang ada nama dah. Pertama kenal nama lah. Tak ada nama nak panggil apa? Nama samaran ke? Nama kalau tak ada nama panggil oi. Kenal. Nak kenal siapa kita kan? Kita ambil dari segi konsep siapa kita sebenarnya. Sebenarnya Allah jadikan kita ni cukup banyak kelebihannya. Tapi kadang-kadang kita tak kenal siapa kita. Kadang-kadang kita tak kenal siapa kita ni Nama je lah keluar dalam isi nama. Saya Muhammad Zaidi bin Abdul Wahab. Itu aku kot kan. Okey. Jadi pada malam ni saya nak kongsikan 5 laluan, 5 cara, 5 apa lagi 5 tip boleh ke? Apa-apa janji 5 benda yang boleh kita kenal siapa sebenarnya kita ni kan. Okey, siapa dia? Kita. Yang pertama ialah susah dia mesti goyang kan. Tak boleh estetik macam ni. Itu nak kena belajar juga tu. Jadi bila kita tengok kita tahu macam kita tengok cermin. Nak tengok diri kita, tengoklah kita dalam cermin kan. Itu fizikal kita kan. Tapi saya teringat satu benda. Nak kenal kita, nak tahu kebaikan kita, tanya sahabat kita yang rapat. Nak tahu kalau nak tahu keburukan kita, tanya musuh kita. Confirm dia cerita habis tentang kita. Musuh kita kan. Itu memang lumrah manusia. Tapi kalau sahabat baik itu memang dia akan cakap tentang kebaikan kita itu. Itu dah lumrah. Okey. Kita tinggalkan benda itu dulu. Okey. Siapa kita ialah pertama kita kena kenali potensi kita dulu. Manusia ni tu kata Tuhan jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Kenapa sebaik kejadian? Sebab dijadikan manusia ni dia diberikan potensi dalam diri dia. Ada orang tu pandai masak, ada orang tu pandai menjahit. Menjahit kan senang kan? Saya tak pandai menjahit. Ada orang tu potensi pandai bercakap. Ada orang potensi dia pandai melukis. Kemahiran yang Allah bagi dekat dia tu. Kita kata potensi diri, kekuatan apa potensi dia. Ada orang tu pandai berhujah, pandai bertukar dan pandai macam-macam. Itu adalah potensi yang ada dalam diri kita. Yang mana potensi ini kalau kita gilap, kalau kita build upkan dia boleh jadi duit, boleh beri kita kejayaan, boleh beri kita pada satu tahap kecemerlangan. Saya ambil contoh, orang potensi dia pandai masak. Itu potensi lah, potensi diri kan. Kemahiran. Okey. Pandai masak dengan masakan tu orang suka semua. Nampak dengan masakan tu menjadi satu rezeki kepada dia kan. Okey. Macam saya sendiri saya rasa bersyukur sangat kerana saya sendiri ada potensi diri saya kan. Cuma bagaimana saya mengeluarkan potensi saya. Begitu juga dengan anda semua pun, bagaimana anda mengeluarkan potensi anda.
Ada orang ada potensi tapi dia tak tahu nak mengeluarkan macam mana. Dia, satu kerana apa? Kerana mungkin dia tak yakin dengan diri dia, tak yakin dengan kebolehan dia. Sebenarnya kebolehan ni ada, yakin saja. Yakin dan buat. Jangan yakin saja, yakin dan buat. Contoh orang tu pandai menjahit, saya ambil contoh, pandai buat baju, pandai buat fashion ke apa. Dia yakin dengan diri dia yang dia boleh buat. Dia yakin dengan diri dia yang dia boleh berjaya. Dari situ dia build upkan potensi dia. Itu pertama. Jadi yang kedua, kita kenali juga emosi kita lah. Emosi kita ni macam-macam. Emosi kita ni kadang mari time bercelaru, time rasa meradam, time rasa happy gila-gila, time rasa mengamuk, mengamuk gila-gila kan. Time rasa jadi kenali emosi. Kenapa kita perlu kenali emosi? Kerana dengan emosi ni lah akan menstabilkan diri kita. Dengan emosi. Contohlah, kita ni sifat pemarah. Bila sifat pemarah, kita tak kenal emosi kita pemarah, kita tak tahu macam mana kita nak meneutralkan rasa marah itu. Pemarah ni bahaya juga sebenarnya kan. Kadang-kadang benda sikit dia jadi besar. Pemarah kan, marah. Tapi kita kena neutralkan, kita kena emosi. Dan kita kena selalu orang kata, saya dulu kalau saya nak bercerita, saya banyak bercerita tentang pengalaman saya dulu. Saya pun jenis panas baran juga, jenis suka marah-marah dulu kan. Tapi macam sekarang ni saya lebih banyak cool down, relax, kerana saya memikirkan bahawa kadang-kadang perasaan atau emosi kita yang suka marah-marah itu tidak mendatangkan faedah pun. Boleh lebih pada kalau berkawan merenggangkan hubungan kawan ataupun dapat beramai musuh kerana sifat itu. Begitu juga emosi yang mudah down. Mudah down ni main bahaya juga kan. Mudah down. Sebenarnya mudah down ni, mudah putus asa kan, ada pada semua orang. Saya sendiri pun beberapa kali putus asa sebab saya pernah jatuh dalam perniagaan, down, tak nak berniaga, tak nak buat bisnes, dah nak tutup semua. Tapi bila kita fikirkan balik, kita dah berkorban, kita semua, mungkin ilmu kita tak cukup dalam bidang tu. Jadi kita kena cari banyak ilmu lagi. Jadi kita perlu mengawal bagaimana kita bila kita rasa down, kita mencari orang ataupun kawan-kawan yang boleh support kita untuk sentiasa up kita, bukan mencari orang yang bila kita down, kita cari orang yang akan downkan balik kita, maka kita akan down lah kan. Itu cara, maknanya kita kena tahu emosi kita berada di mana di situ ya. Itu pertama, marah, mudah down itu berkaitan dengan emosi kan. Saya cuma sentuh ke emosi yang boleh membawa kepada benda-benda negatif lah. Emosi bahagia, happy, emosi juga happy bahagia kan. Maknanya dia melibatkan tu rasa perasaan tu, suka tu okey lah ya. Itu sebab perasaan suka, perasaan bahagia, perasaan seronok itu dia adalah merupakan cas-cas yang positif, yang lahir dalam yang masuk ke dalam diri kita. Dengan cas-cas yang positif, kita akan jadi positif, berfikir secara positif. Banyak celoteh tak apa kan. Yang ketiga ialah tentukanlah matlamat kita lah kan. Maksudnya kita dalam apa-apa benda pun kita kena ada satu matlamat lah dalam diri kita. Ada matlamat maksudnya pernah ingat tak kalau cikgu-cikgu kita dulu dia pernah ajar kita tetapkan matlamat. Kalau anda masih ingat lah, kita ambil contoh, saya masa saya darjah 1 dulu, saya ingat dulu pakai darjah sekarang tahun kan, darjah 1 saya ingat macam mana, awak nak jadi apa? Saya pun lupa saya cakap nak jadi apa kan. Awak nak jadi apa? Awak pula nak jadi apa? Awak cita-cita nak jadi apa? Awak pula cita-cita, ini kata pilot, ini kata doktor, ini kata guru, ini kata sekian. Itu sebenarnya cikgu tu telah mengajar kita bagaimana kita nak meletakkan matlamat, apa target kita apabila kita sudah habis belajar, kita nak bekerja sebab kita nak jadi apa. Itu matlamat. Jadi contohlah, kita kata kita letak matlamat kita nak jadi seorang ahli usahawan yang berjaya. Jadi kita kena berusaha bertindak ke arah itu, belajar ilmu tentang perniagaan, membuat menyusun atur perniagaan dengan baik. Itu mana baru kita capai pada matlamat.
Tapi bila kita letak satu sasaran, satu matlamat, kita kenal pasti matlamat kita, jadi kita mudah untuk menghala ke arah itu. Kalau orang tu tak ada matlamat apa? Mana? Entah. Tak mana kan. Tak ada matlamat lah dia. Tak tahu dia pergi sampai, aku nak ikut jalan ni. Aku tak kisah, aku mana boleh ikut, aku pergi jalan ni lah, sebab aku tak ada matlamat. Tapi bagi orang yang ada matlamat, dia akan ikut laluan yang menghala ke arah matlamat. Saya buat satu contoh lah, analogi begini lah. Pernah tengok sasaran? Okey. Saya andaikan matlamat dia sebagai sasaran. Okey. Begini ya, nampak? Nampak tu. Itu matlamat dia tu. Sasaran. Jadi apabila benda ni berada di mata kita, apa yang perlu kita buat? Adakah kita melihat saja benda tu? Kita nak target yang tengah-tengah tu yang ni, yang tengah-tengah ni. Ni tengah-tengah ni sasaran kita. Okey. Bila kita ada benda depan mata, apa kita buat? Kalau anda seorang pemanah yang hebat, kita mesti mencari tools ke arah itu. Alat apa dia? Mesti ada anak panah. Baru dia target, tarik itulah kata kekuatan kita. Ada orang mana tak depannya. Sasaran tak. jadi nak capai kepada sasaran itu kita perlu belajar dari segi ilmu, macam mana nak target betul. Banyaklah kalau kata seorang pemanah, saya tak pernah memanah maksudnya saya tak sukan memanah. Jadi kita pun tak tahu macam mana kita nak mengkaji, macam mana rintangan dia untuk betul-betul sampai ke situ. Itu kena belajar. Lepas tu tools apa yang anak panah yang jenis mana nak suruh capai cepat. Maknanya kita kena ada tindakan untuk menghala ke arah target itu. Jadi itu pentingnya sasaran. Barulah tepat. Kalau tak tepat, tak apa. Asalkan berada dalam circle itu. Berada dalam kawasan itu kan. Mana dia tercapai juga. Macam orang kata, aku sasaran aku dalam perniagaan ni, aku kena 100,000 lah sebulan kan. Bila dia letakkan 100,000 sebulan, dia akan berusaha nak capai 100,000 tu. Kalau itu bercerita kat orang lain 100,000, apa dapat 100,000 kan? Tak apalah, itu dia. Sebab dia tidak berada di zon kita. Sebab dia tidak ada matlamat. Kita ada matlamat. Bila kita ada matlamat, kita letakkan target 100,000, kita rasa aku nak saja. Jadi kita akan berusaha buat marketing, buat sales dan berusaha macam-macam lah. Sama ada berusaha untuk capai ke arah itu. Sama juga nak matlamat, nak rumah besar pun kita akan menghala kata kita letak. Dan matlamat kita tu pula kita kena letakkan bila kita nak. Bila kita nak, hujung tahun ni ke, 2 tahun akan datang ke, 3 tahun akan datang ke, 4 tahun akan datang ke, itu kena letak tarikh dia. Bukan tarikh, jangka masa. Supaya apa? Supaya kita boleh tahu bajet di situ. Itu penting matlamat. Jadi sebab tu saya kata dalam kita juga kena kenal pasti matlamat kita. Jauh pergi membebe matlamat. Bukan apa, nak bagi saya faham. Nak bagi saya faham dan berkongsi dengan anda semua Okey, baik. Dan seterusnya kita kenal apa lagi? Kita kena kenali persekitaran kita. Peranan orang kata, persekitaran kita ni mempengaruhi tak kehidupan kita? Mempengaruhi sebenarnya kan. Sebab tu ada satu kisah, kalau kita nak jadi wangi, kita kena berkawan dengan orang pakai jual minyak wangi. Wangilah, tempias dia tu melekat dekat kita. Kalau kita nak jadi apa lagi nak penuh lumpur berkawan dengan kerbau kan. Habis kerbau suka berlumpur, kita pun berlumpur je lah kan. Okey, maksud di sini persekitaran kita itu sebenarnya memainkan peranan dalam mempengaruhi kita juga. Orang kata nak jadi pencuri, kawan dengan pencuri, jadi pencuri dia. Nak jadi biawak, kawan biawak kan. Nak jadi usahawan yang berjaya juga kena berkawan dengan orang-orang yang usahawan jugalah. Usahawan yang berjaya juga. Jadi boleh kita belajar macam mana nak berjaya, boleh belajar ilmu dengan dia kan.
kita berkongsi apa, macam saya pun, saya terlibat dalam perniagaan pun, walaupun saya banyak gagal sebenarnya kan, saya banyak gagal, tapi saya tak pernah putus asa. Untuk prinsip hidup saya tak pernah putus asa. Gagal, kenapa saya gagal? Kerana tak ada ilmu. Saya tak ada ilmu, saya banyak try and error. Tapi kita jangan letak dalam diri kita putus asa kan. Sebab tu bila kita berada dalam persekitaran orang-orang yang jatuh bangun pun, kita rasa bukan aku seorang jatuh, dia pun dah jatuh kan, tapi dia bangun balik. Kita pun macam tu jugalah. Jangan jatuh tak bangun-bangun, itu masalah kan. Itu mati habis kan. Okay. Baik, jadi kita kena tahu persekitaran kita. Persekitaran tu kita tu maksudnya kawan-kawan kita, orang yang berada di persekitaran kita. Itu maknanya persekitaran itu mempengaruhi kita untuk berjaya. Okey, jadi berapa dah? Tengok dah. Okey, yang terakhir kita kena kenali apa? Selain daripada kenali persekitaran kita, kita kena kenali apa tadi dah, saya dah lupa dah. Okey, saya dah buat tu, kita buat dulu supaya kita tak bertukar-tukar. Jadi kita kenali cas-cas yang ada pada kita. Kita ni cas yang macam mana? Kita ni cas positif ke cas negatif? Kita selalu, mana cas ni, mana kita selalu kena fikirkan tentang kalau kita ada apa-apa masalah, kita kena sentiasa positif lah. Ada problem, positif. Bergaduh dengan orang pun positif kan. Maksudnya kita kena banyakkan charge positif. Sebab tu kita kenali charge kita. Kita ni banyak negatif ke banyak positif? Itu maksud saya ya. Kalau kita banyak negatif, maka tindakan kita akan menghala pada negatif. Tapi kalau kita banyak charge positif dalam diri kita, maka tindakan kita juga akan jadi positif. Jadi sebab itulah kita kenali charge yang ada dalam diri kita. Okey, nak saya ulang sekali lagi. Okey, nak boleh. Pertama, kalau nak kenal kita siapa ni, kita kena kenali inilah. Pertama, potensi diri kita. Kenali apa potensi yang kita ada kan. Yang kedua, kita kenali emosi kita, macam mana emosi kita sebenarnya kan. Kalau emosi kita menghala kepada benda-benda tadi, kita cuba kawal, ada solution dia kan. Dan kita kenali matlamat kita, kenali persekitaran kita, dan juga kenali cas-cas yang ada pada kita. Okey, terima kasih untuk malam ni, perkongsian untuk malam ni. InsyaAllah untuk perkongsian akan datang, saya cuba bawakan tajuk memberi kita semangat, yang menaikkan semangat kita dan menaikkan semangat saya sendiri, bukan anda saja. Saya ni yang penting, saya dulu kan. Saya nak kena sentiasa semangat juga. Okey, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye, tata titu, jaga diri dan juga jaga kesihatan anda, supaya kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini. Assalamualaikum, bye bye, tabik untuk you all.